Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-hajju wal umratu faridatan la yadurruka bi ayyihima bada'at. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang Allah muliakan dengan sebesar-besar nikmat kurniaannya, nikmat iman dan Islam. Dan kita khusus berhimpun daripada Maghrib, berhenti insya' sambung lagi dalam usaha kita mempersiapkan diri untuk berbekal bagi menunaikan rukun Islam kelima. Kita biasa dengar ayat Al-Quran yang masyhur bermaksud, ambillah bekal olehmu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah at-taqwa. Dan ayat ini asalnya khusus Allah Ta'ala khitabkan kepada orang nak pergi haji. Orang nak pergi haji ni Allah Ta'ala suruh sediakan bekal. Bekalan kalau orang dulu dari segi makan minum, wang ringgit, pakaian dan keperluan-keperluan hidup bawa dari tanah air. Orang dulu-dulu beras pun, lada pun bawa daripada tanah air. Orang dulu-dulu. Jadi Allah Ta'ala sebut sebaik-baik bekalan itu ialah at-taqwa, sifat tunduk dan patuh kepada Allah, harap akan rahmat dan syurganya, takut akan murka dan nerakanya. Sifat tu yang kita nak sediakan untuk pergi tunai haji. Dan lepas insya' ni khusus mengenai amalan manasik. Kita nak pergi haji sekali dengan umrah. Jadi apa nak buat dan bagaimana membuat. Ni sesi kita 2 jam kurang lebih ni. Siapa nak tidur pun boleh tidur lah. Tapi kalau boleh berjenang, bertarung, bersusah payah dalam tempoh 2 jam ni, banyaklah bekalan-bekalan yang akan diberikan. Dan program ini akan terus sampai hampir maghrib esok, dengan pengisian supaya perjalanan haji kita mirip perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf lebih dulu berdiri sekiranya ini dikira kurang sopan, sebab supaya lebih mudah faham benda yang saya nak cakap. Sebab kita nak cakap dari segi apa nak buat dan bagaimana membuat, whiteboard ni amat menolong. Saya fahamlah kawan-kawan dalam usaha agama ni, dia punya kuasa visualization yang tinggi, cakap dia boleh nampak. Tetapi dengan ada whiteboard ni lebih membantu, dan masa dapat dijimatkan lagi. Maknanya kalau 1 jam dengan tenaga visualization kita dapat cakap banyak ni, dengan ada whiteboard 1 jam juga kita dapat banyak tu lagi, tambah lagi. Dan sebelum sesi kita berjalan, saya percaya bila saya menulis, tak semua orang yang dalam dewan kita ni nampak, especially orang belakang. Jadi saya kena susun atur majlis kita ni dengan merujuk kepada satu sirah sekali baginda alaihi salatu wassalam duduk di Masjid Nabawi untuk satu tazkirah. Maka orang pertama sampai hari itu ialah Akrimah bin Abi Jahal. Dia dah masuk Islam dan dia menyesali dia telah menjalani satu kehidupan yang lawan Nabi. Sekarang dia nak sokong, nak dukung perjuangan Nabi. Setiap majlis Nabi dia orang pertama duduk. Tapi hari itu dia dah duduk dekat dengan Nabi, datang Abu Bakar. Abu Bakar pun lewat sikit daripada dia. Dia dulu lagi. Nabi kata engkau beranjak sikit. Datang Umar, engkau beranjak sikit. Datang as-sabiqun al-awwalun. Akhirnya Akrimah ada di ujung tu. Dia bangun. Wallahi, dia kata, aku terpaksa terima keadaan ini di dunia
kerana aku lambat ikut engkau berbanding dengan as-sabiqunal awwalun. Tetapi aku tidak redha ini berlaku hari akhirat. Beri aku apakah amalannya. Jadi apa amalan tu nanti kita cerita kemudianlah jika ada ruang. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak menyusun. Di antara tuan-tuan ni, siapa dah tahu kapal terbang apa, kapal terbang ke berapa, tarikh bila dia akan berangkat? Boleh saya tahu? Yang ni saya nak jemput datang ke depan. Saya nak jemput datang ke depan. Jadi yang kena beranjak tu kena jadi akrimah lah ya. Dia kena reda lah. Orang ni maknanya dia dah lama daftar, nama pun dah terpilih, kapal terbang pun dah ada. Sebab daripada luar tadi saya dengar-dengar ada orang daripada satu tempat yang jarak daripada sini, agak jauh lah, lebih 70 km. Dia datang kerana ada jur haji. Saya tanya, dah daftar ke belum? Belum. Jadi semangat nombor wahid. Tapi saya tadi tak sembang lah, suruh dia daftar. Kita ni yang dah hadir ni, kalau ada ingin nak pergi haji, takkan tak nak pergi haji kan? Maka daftarlah. Cara gitu, cara hari ni. Tuan-tuan dan saudara-saudara, saya nak ambil kesempatan juga. Ada beberapa kawan kita sekarang berada di sana, pergi bulan puasa dengan visa umrah. Dia menunggu haji. Cara ini syarak kata sah. Haji sah lah, tapi berdosa. Sebab dia menjadi sebab syarikat yang urus dia pergi tu kena denda 100,000. Sebab dia, walaupun seorang tak balik, pergi dengan visa umrah, balik sampai haji, bolehlah menyuruh apa semua lepas ni. Duduk sana ada cara-cara tertentu, sampai haji besok boleh keluar balik pergi tunai haji. Dia dapat haji, tapi dia menyebabkan satu syarikat Melayu Muslim yang kena ikut haji ni kena denda 100,000. Patutkah kita buat kerja macam ni? Tuan-tuan dan puan-puan, jadi tuan-tuan dan saudara-saudara, boleh jadi kita dapat tahu ada kawan-kawan kita masa depan-depan nak buat kerja macam ni, beritahulah. Orang Islam ni dalam khutbah wada' Nabi SAW kata, siapa orang Islam? Nabi kata, orang yang tangan dia, mulut dia, orang lain tak dapat sakit. Kita pergi haji, ada orang nak kena denda 100,000 dan lesen gantung. Anak bini nak makan, pekerja nak menyara hidup, habis lesen nak gantung, apa nak buat? Tangan kita kerana pergi haji. Dan elders nasihat, orang dakwah pergi haji ikut cara peraturan, jangan khilaf dengan peraturan. Jadi tolonglah, maknanya beritahu kawan-kawan kita yang masih tamat tok, seronok cara tu. Bangga pula tu. Baiklah, masuk maudhu' kita. Saya harap yang dapat kata orang dah ada depan ni. Baik, apa yang saya akan kongsikan dalam masa 2 jam ni. Pertama sekali, ibadat haji. Kita nak kenal sedikit sebanyak ibadat haji lah. Apa di ibadat haji ni. Lepas tu, kita terus pergi apa nak buat. Kalau sempat, bagaimana membuat. Pengisian-pengisian lain, semangat haji, falsafah haji. Haji ini rukun dakwah. Ini, walaupun dalam Islam, dia rukun Islam kelima. Tetapi rukun Islam kelima, keempat, ketiga, kedua dan rukun Islam pertama, rukun syahadah ialah rukun dakwah, dia ada tali menali. Nabi SAW mulakan agama ni dengan dakwah ilallah. Rukun syahadah, rukun dakwah ilallah. Dan sampai satu peringkat boleh amar ma'ruf, boleh nahi mungkar. Tapi hari ni kita belum ada peringkat tu. Melainkan pada batas yang terhad, pada batas keluarga mungkin, pada batas kalau kita bos dalam pejabat tu, ada had-had yang boleh kita buat tu. Nak buat semua-semua pun hari ni tak boleh lagi. Jadi, mula Nabi SAW mula dengan kerja ni 10 tahun datang perintah solat. Di Mekah lagi. Dan Nabi hijrah ke Madinah, rukun pertama, rukun dakwah, rukun syahadah, rukun dakwah, rukun solat tak ditinggalkan kat Mekah, dibawa sekali ke Madinah. Orang Madinah bangun bersama Nabi dengan kerja dakwah. Dan mengambil berat tentang solat, datang perintah zakat tahun 2 Hijrah, tahun yang sama datang perintah puasa. Dan tahun ke-5 Hijrah, datanglah perintah tunai haji.
Nabi SAW balik daripada peperangan Khaybar. Dapat kemenangan besar di Khaybar. Balik-balik itu Allah Ta'ala perintah tunai haji. Dan the next year, tahun berikutnya, Nabi berangkat dengan 1,500 orang sahabat pergi tunai umrah. Perintah tunai haji. Tetapi pergi tunai umrah dulu. Maknanya, jika ada pendapat mengatakan orang belum pergi haji, pergi umrah tak boleh, tak betul lah. Nabi SAW sebut apa? Allah Ta'ala kata, wa'atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Ayat 196 surah Al-Baqarah. Nabi SAW menjelaskan selanjutnya, al-hajju wal umratu faridatan la yadurruka bi ayyihima badat. Haji dan umrah dua fardu. Tak salah engkau nak dulukan yang mana satu. Nabi SAW sendiri dulukan apa dia? Umrah. Pada tahun 6 Hijrah, berangkat dengan 1,500 orang sahabat. Ringkas cerita, sudah 8 hari 8 malam berjalan. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta, ada yang naik kedai, ada yang berjalan kaki, berjalan bersama Nabi. Sampai di satu tempat, sempadan tanah halal. Besok nak masuk tanah haram, bernama Hudaibiyah. Nabi berhenti situ dulu, kira-kira besok pagi, lepas subuh nak mandi masuk tanah haram. Sunat mandi nak masuk tanah haram asalnya. Kemudian tu nak berjalan kaki dalam 2 jam, 3 jam sampailah Masjid Haram, nak tawaf, nak sa'i dan nak bercukur umrah di atas perintah Allah. Tetapi bila Nabi SAW sampai di Hudaibiyah ni, orang kafir pun sampai. Engkau masuk Mekah besok, perang. Masuk Mekah besok, perang. Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain, no problem. Tak ada masalah. 6 tahun kita dah berdepan, makna Quraisy dah kalah di Badar. Dan kadang orang Islam masih melawan di Uhud, dia orang dah tinggalkan medan. Khandak dia orang teruk kalah. Dan dalam tempoh itu orang Madinah, orang Islam Madinah telah diberi kemenangan ke atas golongan-golongan Yahudi, termasuk Rom dan Parsi. Dah menang, apa ada hal. Dan selain bulu Roma tak ada goyang punya. Bila depan orang kafir ni, kemenangan dalam tangan. Kalau kepala dipenggal, terus masuk syurga. Kalau dapat memenggal, dapat harta perolehan perang. Bukan harta rampasan. Orang Islam tak mengapa. Harta perolehan perang. Betulkan bahasa tu. Dan, tetapi Allah Ta'ala segera turunkan ayat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Jika kamu dihalang, Tuhan tak kata jika orang kafir halang. Jika kamu dihalang ni, whatever reason yang kamu terhalang, famastai sara minal hadi, maka janganlah kamu gempuh halangan tu. Sebaliknya sembelihlah kambing, bercukurlah kepala sebagai dam ihsan dan balik-balik ke Madinah. Islam tidak mau diprojekkan dengan peperangan. Islam itu kedamaian. Dan di sana adalah perjanjian Hudaibiyah. Ringkasnya, Nabi balik ke Madinah lah. Dan Nabi benar datang buat umrah tahun depan. Teknik delay lah. Maknanya, morally orang kafir menang lah, surround di situ. Tahun depan Nabi datang buat qadha umrah. Umrah qadha, tahun 7 Hijrah. Haji belum tunai. Tahun 8 Hijrah, Allah Ta'ala perintah Nabi SAW ambil kuasa daripada musyrikin Mekah. Mekah di bawah kekuasaan musyrikin. Ambil kuasa tu. Kerja senang ke, kerja beratnya ni? Senang ke, payah ke? Tak tahu. Nak ambil kuasa ni senang ke payah? Laluannya mak sukar. Tetapi Nabi SAW terlalu amat bijak. Pengalaman 6 Hijrah ada halangan kerana sebahagian sahabat radhiyallahu anhum bercita-cita terlanjur pergi umrah ni, dapat tengok rumah yang dah 6 tahun ditinggalkan, dapat tengok kebun, dapat tengok kedai yang tinggalkan dulu, mana rupanya. Maknanya apa? Ada maqasidud dunya, belum lillah khalisan mi'ah fi mi'ah, belum 100% lillah, belum jadi Tuhan tapis lagi. Tuhan belum nak lagi, kerana ada tujuan dunia. Kalau pergi umrah tu tak sah ke umrah? Sah. Tapi khalisan mukhlisin lahuddin, tidak 100%.
Ada tujuan dunia Tuhan bersihkan dulu. Tahun 8 Hijrah, Nabi dapat perintah ambil kuasa. Dan Nabi tak mau perkara ni berulang. Nescaya ada pula, betul, dulu dah tak berjaya, kali ni dapatlah. Kali ni insya-Allah dapatlah kita tengok rumah, dapat tengok kebun. Nabi pergi ke Mekah tu dengan jalan zigzag. Tarikh bertolak Mekah ni 18 Ramadan. Biasa Madinah ke Mekah ni 8 hari, hari ke-9 sampai. Ini Nabi mengambil masa lebih 10 hari kerana Nabi jalan zigzag nak mengelakkan sahabat perasan nak pergi Mekah supaya jangan ada maqasidud dunia. Wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikanlah haji semata-mata kerana Allah. Kerana Allah, li amrillah, kerana perintah dia. Haji ni perintah Allah, bukan pergi nak suka-suka nak tengok apa ada kat sana. Lillah li itaati, inilah cara aku nak meningkatkan ketaatan. Tinggal rumah tangga, tinggal keluarga, tinggal kerja buat, semata-mata nak junjung perintah Allah. Lillah juga libtira'i mardatillah, kerana aku nak Allah Ta'ala redha aku. Tidak ada tujuan yang lain. Jadi suluhlah diri kita pergi ni sebetul-betulnya betul ke lillah? Atau terlanjur-lanjur nak tengok juga Mekah tu mana rupanya tanah suci tu. Comel di Kuala Lumpur ke? Tengok balik. Dan ada orang bawa tujuan-tujuan dunia, nak berdoa, nak dapat projek, nak berdoa dapat lesen. Ini syariatan tak salah. Tetapi dia maksud yang rendah, dia tidak khalis lillah. Pergi haji sah, tetapi dia tidak mengelit, maknanya tidak bersinar cahaya iman semata-mata kerana Allah Ta'ala. Nabi berjalan zigzag dan sahabat hanya menyedari mereka menuju ke Mekah dekat-dekat nak sampai. Nabi berjayalah dapat kuasa, di mana akhirnya kunci Kaabah pun diserah pada Nabi. Orang kafir pun surrender. Tetapi di pinggir kota Mekah ada satu kaum Badui bernama Hunain. Kampung Hunain. Dia tak berapa jauh daripada Ji'ranah. Dia declare tidak reda orang Islam perintah Mekah. Langkah mayat dia dulu. Maka sahabat radhiyallahu anhum yang dah orang musyrikin Mekah dah kalah, yang lebih ramai, lebih hebat dah kalah. Engkau apa ada? Kita pergi makan kacang je lah. Ini etikat yang dibawa. Kita akan dapat menang mudah. Orang lebih ramai, senjata lebih canggih, pengalaman lebih luas. Apa ada orang Hunain? Allah Ta'ala tegur, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum walan tughni ankum syai'an. Engkau ingat balik berdepan dengan Hunain dulu, engkau ingat engkau punya kasrah, banyak bilangan, banyak senjata, banyak pengalaman akan menolong kamu. Walan tughni ankum syai'a. Sedangkan yang banyak tu tak menolong sikit abo apa pun kamu. Wallau tumudbirin, ujung ayat kata kami paling punggung lari kejar orang Hunain. Nabi terpaksa bila dengar ayat ni, Nabi bertobat, bisa gembling balik. Segelintir sahabat berpatah balik dan lawan balik orang Hunain. Betulkan balik akidah. Allah tolong kalau baru menang. Allah tak tolong, banyak mana pun tak akan menang. Akidah dibetulkan balik. Derajah 1 betul balik. Rukun syahadah betulkan balik. Allah beri menang. Dari sini Nabi SAW pergi ke Ji'ranah, tak berapa jauh daripada Hunain ni, dan masuk Mekah dengan ihram umrah ketiga Nabi SAW. Tahun yang ke-9 Nabi SAW ada cita-cita nak pergi haji, tetapi masa itu haji masih bercampur baur dengan amalan syirik. Maka Nabi hantar Abu Bakar dengan 300 orang sahabat pergi tunai haji, dan disunsung oleh Ali karamallahu wajhah membersihkan amalan syirik dengan 4 perisytiharan. 2 daripadanya diisytiharkan di Madinah. Tahun depan tidak boleh orang musyrik datang tunai haji. Maknanya orang Islam masa itu belum 100% orang Arab. Orang masih banyak, masih ada, bukan banyak, masih ada lagi orang yang belum Islam. Okey, kita takkan pulas dengan kamu masuk Islam, tapi tahun depan kamu tak boleh masuk datang haji. Dan tidak boleh duduk tanah haram, kena keluar. Masa 4 bulan diberi tempoh. Betulkan sama ada pergi pada Islam ataupun keluar daripada tanah haram. Dan tahun depan tak boleh datang buat haji. Dan keduanya, tawaf tidak boleh bertelanjang. Itu di antara amalan jahiliahnya lah.
Dan masa itu orang Islam ni power, kata terkota masa itu. Dan pada tahun 10 Hijrah, bila Abu Bakar balik daripada tunai haji pada tahun 9 Hijrah, balik buat laporan kerja Al-Ghazali. Nabi pun semak amalan apa semua. Nabi pun kata, aku nak pergi haji tahun depan. Ramailah orang datang jumpa Nabi, daftar diri nak pergi haji dengan Rasulullah SAW. Cuma hari tu simple life, daftar tu tak adalah borang-borang. Memadai aku nak pergi haji bersama kau ya Rasulullah. Memadai. Itu daftar dah tu. Dan masa tu kota-kota pun tak adalah. Dan orang Arab, semenanjung Arab tu dah mula datang daripada bulan Syawal, bulan Syawal, bulan haji, nak melihat perjalanan haji Nabi SAW. Maknanya mereka sedar, selama ni kita punya jalan, kita punya haji ni sesat barat rupanya. Manakah haji yang betul? Haji Rasulullah, haji Islam yang Nabi bawa. Mereka datang di Madinah pada 26 Zulkaidah tahun 10 Hijrah. Terhimpun 90,000 orang di Madinah bergerak bersama Nabi ke Mekah. Dan rukun nombor 1 ditegakkan. Dan perjalanan ke Mekah tu masih ada lagi orang yang belum Islam, diseru kepada Islam. Yang dah Islam, mari kita pergi tunai haji. Dan terhimpun di Padang Arafah 124,000 orang, bertambah 34,000 daripada mula bergerak di Madinah. Di antaranya mereka yang menyertai perjalanan Nabi SAW, di antaranya orang Mekah. Di antaranya lagi, semasa Nabi berada di Mekah, masa Nabi bergerak ke Mekah, Sayyidina Ali di Yaman buat kerja dakwah, buat kerja di sana. Dia pun bergerak. Muaz bin Jabal di Yaman juga, arah yang lain bergerak dan berjumpa Nabi di Mekah. Amr bin As di Mesir bergerak menuju ke Mekah. Muawiyah bin Sufyan berada di Syam, bergerak menuju berjumpa di Mekah. Maka itulah haji Islam. Dan itulah haji wada, kerana dalam ucapan-ucapan Nabi di Mekah ni, berulang-ulang kali Nabi kata, aku ni boleh jadi tak ada lagi bersama kamu tahun depan tempat ni. Dalam khutbah wada, kita tengok tak kurang 3 kali Nabi ulang ayat yang sama. Dengar baik-baik, aku ni lepas tahun ni boleh jadi, Nabi kata, tak bersama lagi kamu tahun depan, tahun-tahun berikutnya. Maka ambillah ibadat haji daripada aku. Maka itulah yang Teguh kata tadi, ada orang nak buat haji penuh secara Rasulullah SAW. Niat tu bagus, tapi implementasinya buat ifrat ke, buat tamattu' ke, buat kiran ke, itu adalah semua haji Rasulullah SAW. Dan demikianlah perjalanan haji Nabi SAW pada tahun 9 Hijrah tu. Dengan itu bila di Mina pun Nabi ulang-ulang kali cakap yang sama. Dalam perjalanan setiap tempat berhenti Nabi SAW sampai Madinah tu, bertolak daripada Madinah pada 14 Zulhijjah. Hari habis haji 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah balik ke Mekah. Setiap tempat berhenti Nabi bercakap, aku ni boleh jadi tak bersama kamu lagi tahun depan. Nabi pass message, pass isyarat. Dia nak balik, misi dia dah complete. Allah Ta'ala dah declare Islam sudah complete, Tuhan sudah redha. Jadi dia datang untuk Islam. Islam dah complete, dia buat apa tunggu lagi? Baik, balik jumpa Allah SWT. Memang Nabi dapat tawaran untuk terus hidup hingga berapa lama yang dia nak. Dan Allah Ta'ala sedia gunung, ganang apa semua jadi mas untuk senang Nabi berbelanja. Tak adalah hidup macam 3 hari sekali makan ni. Allah Ta'ala beri pilih, Nabi memilih balik kepada Allah SWT. Komisi dah komplit, dunia tempat serabut. Dan hikmatnya, kalau Nabi memilih emas, di antaranya lah, nescaya berkatalah orang miskin, dia tu bolehlah Nabi, bukit pun jadi emas untuk dia, kita apa, busut pun jadi busut, tak jadi apa, mana nak ikut dia. Jadi orang miskin tertinggal. Nabi memilih miskin untuk hidup terus dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, bangkit bersama orang miskin hari akhirat. Dengan ini orang miskin tak ada alasan tak ikut Nabi. Jika orang miskin tak ada alasan, apalagi orang kaya. Apalagi orang kaya. Demikianlah sejarah ringkas perjalanan haji Nabi SAW. Sampai sekarang ni sampailah giliran kita nak buat haji. Dan kita kena faham, haji dan umrah. Haji dan umrah. Tetapi sebagian besar orang kita akan buat umrah dulu. Akan buat umrah dulu. Sudah umrah, barulah buat haji. Mengapa tak buat haji dulu? Menurut Imam Syafi'i, haji dululah yang afdal.
kemudian umrah jadi ifrat, tak ada dam. Pendapat Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah pula kata tamattu' afdal. Bagi mereka yang buat umrah dulu bulan haji, sekarang dah bulan haji, masuk Mekah buat umrah dulu. Sepatutnya bulan haji ni buat haji aja. Tetapi Allah Ta'ala ni tahu satu orang bila berniat ihram haji, katalah satu orang hari ni berniat ihram haji, apa jadi pada dia? Dia kena jaga pantang larang yang 13 sampai hari raya haji, hingga dia melontar Jamrah Kubra, hingga dia bercukur, bergunting, barulah boleh pakai biasa balik. Bukan kata lengoh, bukan kata rimas, memang tak tahan lah. Pengalaman saya, biasa pergi dengan orang tertentu, KT akhir, 5 hari lagi nak wukuf. Sebagian mereka berpegang pada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, buat haji ifrat afdal. Sampai kat Mekah, orang buat haji ifrat ni sama juga orang haji tamattu', orang buat umrah ni. Sampai Mekah buat tawaf. Lepas tawaf sama-sama sa'i. Orang buat umrah boleh bercukur bergunting, pakai baju biasa. Orang haji dia kena tahan, tak makna menahan diri dulu, tak boleh bergunting dulu, tak boleh tahlul lagi. Masih dalam ihram lagi, tunggu lagi hari 5, hari 6, hari 7, hari 8, hari 9, wukuf hari 10 di Mina, melontar Jamrah Kubra, bercukur bergunting, baru boleh pakai biasa. Orang yang buat umrah ni, hari ni sampai selesai lah tawaf sa'i bergunting ni, besok muka dah lebar je. Suka keluar masuk hotel, round tawaf kedai apa semua ni. Orang yang nak ihram ni macam ni je. Monyok aja, bodoh je. Pelan-pelan, hari kedua, ketiga jumpa saya, Ustaz, saya nak buat macam tu boleh tak? Nak tukar gear. Dalam mazhab Syafi'i, kaul yang asah, bila kita dah determine nak buat haji, terus dengan haji. Tak boleh tukar gear. Jadi, determination, kita penentuan, aku masuk Mekah nanti, nak buat haji dulu ke umrah dulu? Itu penting. Semasa Nabi SAW tiba di Mikat Zulhulaifah pada pagi 27 Zulhijjah, Zulkaidah, daripada Madinah bertolak lepas Zuhur. 26 Zulkaidah daripada Madinah lepas Zuhur bertolak sampai di Zulhulaifah dalam 7 km waktu asar. Duduk sana asar, maghrib, isyak, subuh. Lepas subuh Nabi mandi sunat ihram. Nabi memakai ihram sembahyang sunat ihram. Nak berniat ihram, Jibril datang. Beritahu Nabi SAW supaya beri umat pilihan. Nak berniat ihram haji boleh, nak berniat ihram umrah boleh, nak berniat ihram serentak boleh. Maknanya, siapa-siapa berniat ihram haji, masuk Mekah dengan ihram haji, sampai Mekah tawaf kudum, boleh buat sa'i haji, menahan diri dalam ihram sampai hari 10 Zulhijjah, selepas melontar, bercukur, baru jadi halal balik. Orang buat umrah, sampai Mekah tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur, bergunting, pakai biasa balik, 4 hari dalam keadaan selesa. Untuk ini bersyukurlah pada Allah. Masa haji, masuk Mekah buat umrah, Allah Ta'ala beri kemudahan buat umrah. Tapi di atas kemudahan ni, terimalah dengan syukur. Sembelihlah kambing sebagai dam tamattu', bukan dam salah, bukan dam benda, dam syukur. Berilah orang Mekah yang miskin-miskin makan, pahala besar. Maka inilah kata Imam Abu Hanifah, tamattu' afdal. Pendapat dia. Dan di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, dia berpegang kepada hadis Nabi SAW. Ada sahabat yang dekat dengan Nabi meriwayatkan, Nabi juga mensekalikan niat ihram umrahnya bersama hajinya. Maknanya apa? Kiran. Jadi Nabi SAW ni, bila dia, yang jelas Nabi bila nak berniat ihram ni, dia kuat kata labbaik Allahumma hajjan. Dia cakap dengan kuat tu, pertama syiar, kedua nak mengajar umat bagaimana berniat. Ya Allah, aku datang menyambut panggilan, aku datang menyambut seruanmu nak tunai haji. Itu niat. Kita sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, itu juga niat. Aku nak tunai haji, itu niat. Mana kasat dalam hati nak buat kerja haji, jadi niat. Nabi yang jelas, Nabi terang cakap labbaik Allahumma hajjan. Tapi ada sahabat tertentu mendengar juga Nabi mensekalikan niat umrahnya jadi kiran. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berpegang pada hadis ni. Imam Ahmad kata kiran afdal kerana Nabi buat kiran.
Itulah kata sunnah Nabi SAW, dia ni jami'un. Jami' ni maknanya dia meliputi. Kalau nak kata tamattu', memang Nabi dah buat umrah dulu, cuma tahun berlainan. Tamattu' ni buat umrah dulu, kemudian haji. Nabi buat umrah dulu, cuma tahun berlainan. Dan tamattu' yang biasa ditakrif oleh ahli fiqh, mengerjakan haji dalam bulan, mengerjakan umrah dalam bulan haji, tahun yang sama buat umrah. Ini tamattu' yang dikenakan dam. Dikenakan dam bukan denda, sebagai syukur pada Allah SWT. Tapi siapa-siapa dah buat umrah dulu kemudian haji, ada ulama kata itu juga tamattu'. Siapa-siapa masuk Mekah mula dengan haji kemudian buat umrah, itu adalah ifrat dan tidak ada dam. Dan siapa-siapa mensekalikan haji dan umrah satu niat, buat satu kerja, dua selesai. Selesai haji, umrah automatically selesai. Satu batu dapat 2 ekor burung, maka syukur juga. Dam kiran, dam syukur juga. Maka inilah sunnah ini jami'un. Tapi satu orang nak buat macam Nabi, manik, tak mampu. Kita pilihlah, nak buat umrah dulu ke, nak buat haji dulu ke, nak buat sekali ke, pilihan. Pilihan. Jadi majoriti orang kita buat umrah dulu kemudian haji. Mengapa? Kerana orang kita masuk Mekah ni awal. Kalau berniat ihram haji, lama dalam ihram tak tahan. Kecuali antu tahan. Saya ada satu kawan 3 minggu dalam ihram, dia tahan. Tapi dia pergi tak bawa bini. It's okay. Dia memang antu tahan. Apa semua tahan. Berjaga tahan, bersembang, banyak perkara dia tahan. Dakwah dia kurang tahan. Dia kurang tahan tak tu. Tuan-tuan dan saudara-saudara, jadi sekarang ni kita mengambil pendekatan umrah dulu kemudian haji. Apa nak buat? Apa nak buat? Apa nak buat ni? Semua ibadat ada rukun. Betul? Semua ibadat ada rukun. Khas bagi haji dan umrah dan haji, adalah satu kategori amalan bernama wajib. Ini kategori amalan. Yang ni kategori rukun, yang ni kategori wajib. Yang rukun mesti buat, tak buat tak jadi haji, tak jadi umrah. Dan kalau dah berniat, niat tu tergantung. Nah, tergantung, tak selesai lah. Incomplete. Tapi bahagian yang kita tengok nanti wajib tadi, kalau tak buat, sah. Nombor 1, sah. Berdosa kalau sengaja. Kalau tak sengaja, tak ada dosa. Dam, ada tempat kena dam, ada tempat tak kena dam, kita akan tengok satu persatu. Jadi, setiap amalan bermula dengan rukun. Dan rukun pertama ialah berniat. Berniat ihram. Bagi umrah ni, saja aku mengerjakan umrah kerana Allah, memadai. Tetapi yang akmalnya, saja aku mengerjakan umrah, maknanya aku sekarang sedar diri, aku nak buat kerja umrah lah di atas perintah Allah Ta'ala. Wa ahram tu biada, aku berihram dengannya, nak kabur diri aku sekarang dalam ihram, pantang larang kena jaga, tu maksud dia. Lillah, aku buat ni kerana perintah dia, kerana aku nak tingkatkan sifat abdi diri kepadanya. Selama dia aku belum pernah berpusing macam yang amal ibadat seluruh alam ni berpusing, tunduk patuh pada perintah Allah SWT. Allah Ta'ala kata isi langit bumi tunduk patuh pada perintah Allah Ta'ala. Physically kita tengok secara fiziknya, daripada sekecil-kecil makhluk, atom, zarrah, molekul, sel, semua neutronnya bergerak mengikut pusingan tawaf. Sampai sebesar-besar makhluk cakrawala bergerak mengikut pusingan tawaf. Hingga ada beribu-ribu malaikat ditugaskan buat kerja ni. Kerana Allah Ta'ala suka tengok amalan pusing macam tawaf ni. Kita tak pernah buat. Kita pergi ni, kita nak tingkatkan diri kita, sifat abdi diri kita padanya dengan amalan ni, yang kita belum pernah buat ni. Baik. Li ta'atillah, dan lillah juga, kerana Allah juga, ingat balik. Kerana aku nak Allah Ta'ala redha aku. Tak adalah ganjaran yang paling besar, redha Allah. Berniat ihram, umrah. Saja aku mengerjakan umrah. Boleh juga, aku nak buat umrah. Boleh juga, labbaik Allahumma umratan. Boleh juga, nawaitul umrata. Boleh, makna asal kita tahu, kita kasat, aku nak buat kerja umrah kerana Allah. Sah niat tu.
Cuma Allah Ta'ala tentukan niat tu wajiblah di miqat. Miqat ni merujuk pada waktu. Waktu umrah ni sepanjang tahun. Dia tak macam haji. Haji sekarang kalau berniat sah. Tapi umrah, dia tak ada yang tak sah, sepanjang tahun sah. Cuma, kalau kita daripada Madinah, tuan-tuan, saudara-saudara, haji tu besok di Mekah, MKH. Kita dari Malaysia, Mekah tak ada kapal terbang, kita turun kat Jeddah, JDH. Dan ada juga kapal terbang kita terus ke MDH, Madinah. Ada kapal terbang sampai Jeddah ni, dia tak ke Mekah dulu. Jemaah haji naik Madinah dulu, pada jarak 420 km. Bas dalam 6 ke 7 jam, 5 ke 7 jam macam tu. Duduk Madinah, tunggu saja cakap tadi, kebanyakan kawan kita akan diatur di sini. Duduk Madinah 8 hari, hari ke-9, bertolaklah ke Mekah. Dia ada satu cabang di sini. Pada jarak 450 km, 6 ke 8 jam sampailah di Mekah. Dan ada penerbangan direct ke Madinah, samalah. Duduk Madinah 8 ke 9 hari, masuk ke Mekah. Dan ada penerbangan daripada Jeddah, dia pergi ke Mekah pada jarak 80 km, Seremban Kuala Lumpur. Tapi daripada airport tu adalah 120 km. Dalam 2 jam sampailah dari Jeddah ke Mekah. Sebahagian besar orang kita masuk Mekah dari Madinah ke, dari Jeddah ke, akan buat umrah dulu. Sebahagian besar. Orang kapal terbang akhir memilih buat haji dulu. Jadi kita ambil perjalanan arus perdana. Sampai Mekah ni, dah berniat ihram umrah di mikat. Kalau di Madinah, di Bir Ali, mikat Nabi Zulhulaifah. Dan daripada Malaysia ni, yang menuju ke Jeddah ni, dalam perjalanan kita akan melintas satu kawasan bernama Qarnul Manazil. Kapal terbang kita berjalan, macam mana rupa kapal terbang tu? Kita niat dan kapal terbang sampai Jeddah, masuk Mekah. Kalau niat ihram umrah sampai Mekah, kita mengerjakan rukun-rukun berikutnya: tawaf, sa'i dan bercukur. Kalau haji, boleh tawaf saja pun, bukan tawaf haji, tawaf kudum. Kerana belum wukuf, mesti wukuf dulu, kena bertawaf. Tawaf kudum, menghormati Baitullah, tapi lepas tu afdal buat sa'i haji. Lepas tu kena tahan diri, tak boleh bunting, tak boleh bercukur. Baik, sampai 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Bila sampai ke Mekah ni, kalau ikut penerbangan Malaysia, biasanya 12 hari bulan 11. 11 ni Zulkaidah. 12 hari bulan 11, kapal terbang awal dah sampai Mekah, masuk Mekah dah. Diorang ni tunggu sampai 8 Zulhijjah. Dari Mekah, dia akan bertolak lah. Saya larikan kemari. Sini Arafah. Ini sketch plan, dia tak berapa betul kedudukan tu. Pada jarak 23 km. Untuk wukuf, daripada sini, kita akan pergi ke Muzdalifah. MDZFAH. Pada jarak 8 km. Dan ada amalan lepas itu kita akan pergi ke Mina. Pada jarak 7 km. Dan balik ke Mekah. Pada jarak 5 km. Itu gambaran perjalanan. Nah, sekarang kita sama ada daripada Madinah atau dari tanah air, masuk Jeddah terus masuk Mekah, berniat ihram umrah. Gambaran ini kita ambil di mikat dari Madinah di sini. Kalau dari tanah air terus masuk Mekah melalui Jeddah dalam kapal terbang. Mikat, tempat yang ditentukan. Ini juga isyarat Allah Ta'ala mahu orang Islam ni bila buat kerja, tengoklah masa, tengoklah tempat. Buat satu kerja tu, beliau kena pada masa, kena pada tempat. Dan sebaik berniat ihram di mikat, wajib kedua datang serta-merta tinggalkan larangan. Larangan dalam ihram. Larangan dalam ihram ada 13. Kalau kata 12 pun betul, 11 pun betul. Macam mana betul, kita sama-sama tengok. Nombor 1, kita nak mudah ingat. Kita cuba ambil masa 5 minit ni mengingatkan 13 larangan. Bukan hafal, tapi kita kena ingat. Dan jangan langgar. Pertama, orang lelaki tak boleh memakai pakaian menutup kepala dengan kepiah, dengan kain, dengan apa semua. Tak boleh, walaupun masuk tanda sunat. Masa dalam ihram, tak boleh, dilarang. Berdosa haram. Dan kena dam. Masuk tandas, tak boleh, dalam ihram tak boleh.
Tak boleh menutup kepala dan tak boleh memakai pakaian bercantum. Pakaian berjahit boleh pakai. Ada orang kain ihram dia tak suka bergambu-gambu, dia klaim dia jahit. Tapi tidak dijahit cantum, boleh pakai. Kain pelekat pun yang dah jahit cantum ni, kita tak pakai ikut sorong, pakai ikut lentang dia. Umpama nak bertandas, takut kain aran cemas, ambil kain pelekat yang berjahit, boleh pakai ikut lentang je. Tapi orang gemuk-gemuk tak boleh pasal dia punya liputan tak celus lah. Orang kurus tak apa. Maknanya cerita, berjahit boleh pakai, bercantum tak boleh. Pakaian, tali pinggang tak masuk. Jam, cermin mata tak masuk. Tapi selipar pastikan 5 anak jari dan tumit kaki kelihatan. Kerana ada juga jenis selipar yang boleh nampak 4 anak jari kaki, 1 terlindung. Yang paling selamat selipar Jepun, tapi ada bahaya dia licin. Sekarang ada selipar-selipar yang agak tinggi kualitinya, 5 jari nampak. Pakai yang tu. 5 yang anak jari kena nampak dan tumit pun kena nampak. Baik. Berapa dah larangan tu? 2 larangan. Yang orang perempuan tak dilarang. Ada 2 larangan lagi, kita kata khas orang perempuan. Orang perempuan tak boleh tutup muka, termasuk pakai mask. Burdah pun buka, kecuali yang ada hajat pakai, yang ada keperluan pakai, dia pakai dengan cap. Jangan sampai tirai dia tu tutup muka dia. Pakai purdah, ada orang dia tak selesa tak pakai purdah. Dia ada hajat pakai purdah, dia pakai, tapi dia pakai cap supaya tabir itu tak menekap muka dia. Bukan nampak 2 mata. Tabir jangan terlekat kat muka. Orang perempuan tak boleh menutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Kebanyakan kita tak berkaitan lah ni. Kebanyakan, tapi nak pakai tak boleh. Berapa dah larangan tu? Berapa dah larangan? 4. Tapi orang perempuan 2, orang lelaki dah 3. Orang lelaki yang bolehnya tutup muka. Sarung tangan tak boleh pakai kerana dia bercantum. Orang lelaki dah 3, orang perempuan 2. Okey? 4 larangan sama-sama tak boleh buat. Lelaki perempuan tak boleh buat. Memakai wangian. Minyak rambut walaupun tak wangi. Kerat kuku, kerat rambut. Wangian, minyak rambut, kerat kuku, kerat rambut. Tak boleh dalam ihram. Berapa tu? 4 campur 4 yang tadi berapa lah? 8. Orang perempuan baru 6. Orang lelaki dah 7. 2 larangan berkaitan dengan kemuliaan tanah haram. Tanah haram mulia. Maka demi mulia tanah haram, Allah Ta'ala piara binatang buruan tidak boleh diburu, tak boleh ditangkap, tak boleh dibunuh. Siapa tangkap nak makan, berdosa dan kena dam. Demikian juga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Yang tanam boleh cabut, yang piara boleh sembelih. Yang buru macam burung pati. Dia binatang buruan, banyak sana. Jangan kita ada ingat, tangkap buat sup, bagus ni. Ingat, tanah haram, kemuliaan tanah haram, di antara kemuliaan tanah haram ni, bukan sahaja pahalanya berganda sampai lebih 100,000 kali ganda, dosanya juga berganda. Berapa, dia tak sampai 100,000, tapi memadilah kalau 70 kali ganda pun cukup berat dah tu. Dan niat nak buat langgar perintah Allah Ta'ala di tanah haram juga, dah kena charge. Sini kita niat nak buat jahat, belum kena, buat baru kena. Mulianya tanah haram, niat nak buat jahat, niat nak tangkap burung pati, belum tangkap lagi, niat tu dah kena charge dosa. Mulianya tanah haram. 2 larangan berkaitan dengan kemuliaan tanah haram. Tak boleh memburu binatang, buruan, dan tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan. Berapa larangan ni? 10. Orang perempuan ada 8, orang lelaki dah ada 9. 3 larangan lagi berkaitan dengan nikah kahwin. Tak boleh angkat nikah, aku terima nikahnya, aku nikahkan di kau jadi saksi, jadi tak boleh. Saya dalam ihram Tuan Imam, saya wakilkan untuk imam nikahkan anak saya. Tak boleh. Apa-apa angkat berkaitan nikah, tak boleh. Tak sah, lagi haram dan berdosa. Dan nak bercumbu-cumbuan, nak bercubit, berkuti, bertepuk, bertampur dengan kain bini, tak boleh dalam ihram. Apalagi nak bersama, tak boleh. 3 larangan berkaitan dengan nikah kahwin. Berapa semua larangan? 13. Orang perempuan ada 11, lelaki ada 12. Daripada 13, orang lelaki boleh tutup muka.
Orang perempuan dia boleh pakai bercantum, dan juga dia boleh menutup, dia wajib untuk kepada tempat-tempat yang kepala menjadi aurat. Kita tak boleh apa keadaan pun, ya. Baik, 13 larangan. Wajib meninggalkan 13 larangan. Kita pun dah berniat ihram di sini ke sampai Mekah sebagai rukun umrah ni, kita akan mengerjakan rukun berikutnya bernama tawaf. Mengelilingi Baitullah 7 kali dan mematuhi 8 syarat sah tawaf. 8. Agama ni jelas, clear. 8. Apa dia 8 tu? Next. Sekarang apa nak buat dulu? Bila bagaimana? Itulah patuh pada 8 syarat tu bagaimana. Now kita selesaikan apa nak buat dulu. Lepas tawaf kita akan mengerjakan sa'i. Sa'i ni berulang alik. Safa, Marwah 7 kali. Kita kena ingat Safa Marwah 7 kali, maksudnya Marwah, Safa ke Marwah 4 kali pergi. Marwah Safa 3 kali balik. Maknanya pusingan 1 jatuh belah Marwah, pusingan 2 jatuh belah Safa, pusingan 3 jatuh belah Marwah, pusingan 4 jatuh belah Safa, pusingan 5 jatuh belah Marwah, pusingan 6 jatuh belah Safa, dan pusingan 7 tamat di Marwah. Jarak Siti Hajar bergerak sampai Marwah dulu 430 meter, kerana Bukit Safa tu dia macam ni kedudukannya. Sekarang dah ditambah, dah rata. Sekarang dah tinggal 395, ambil 400 lah meter sekarang ni. Dan pertemuan dua bukit ni, tanah rata dulu ditandakan dengan tanda hijau. Siti Hajar masih berusaha berlari anak masa melalui kawasan ni. Hari ni sunat kita berlari-lari anak di segi lelakinya, tidak bagi perempuannya. Siti Hajar dulu dia berlari-lari anak. Jangan ada orang ambil dalil jadi orang perempuan pun boleh lari-lari anak pasal Siti Hajar lari anak. Siti Hajar masih berlari anak, dia seorang, tak ada siapa tengok. Hari ni semeligan orang akan tengok apa rupanya orang perempuan berlari. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Namun Imam Abu Hanifah kata orang perempuan juga sunat berlari. Mana kalau kita tengok kawan-kawan kita dari mazhab lain ada yang berlari perempuan dia, jangan kata tak betul, dia ada asas. Kerana yang mula berlari tu Siti Hajar. Ada asas dia. Demikianlah maknanya keluasan Islam ni, pilihan-pilihan amalan yang ada. Baiklah tuan-tuan, saudara-saudara. Lepas sa'i, untuk sa'i ni dia ada 6 syarat sah. Kurang 1 syarat, tak sah sa'i tu. Yang tak sah sa'i tu. Umrah tu bukan tak sah, umrah tu tergantung, incomplete. Sampai kita selesaikan sa'i yang tak sah tu. Barulah boleh kita, keempatnya, bercukur bagi lelaki. Dan bagi perempuan bergunting. Yang orang perempuan pun nak bercukur. Dengan ini hasillah apa yang dikatakan tahallul. Tahallul apa maknanya? Jadi halal. Jadi halal daripada apa? 13 larangan sudah tidak dilarang dah sekarang. Ini kata tamattu' seronok balik. Masuk Mekah dengan ihram. Selesai ni seronok balik. Tawaf ni kalau orang tak ramai 20 minit, setengah jam siap. Orang ramai sejam lebih siap. Sa'i pun macam tu juga, kalau tak ramai 40 minit siap. Kalau orang ramai mungkin sejam lebih siap. Jadi makna masa antara 2 jam, 3 jam selesai. Sampai Mekah, dah berniat ihram di mikat sini. Sampai Mekah, tawaf sa'i dah masa 2 jam ke 3 jam, selesai dengan bergunting. Bergunting tak ada lah jamnya, minit. Saat je lah keraknya tu. Kalau bercukur pun tak sempat 5 minit, kepala kita dah terang. Kalau ada berdarah seliang 2 tu halal. Halal kena bayar, bukan boleh tak bayar. Halal tu mana? Tak boleh marah dia. Dia nak laju trip tengah banyak. Baik. Jadilah tahallul, jadilah halal dari 13 larangan. Jika ada kesempatan nak ulang umrah ni, ulanglah. Maknanya kita pergi nak berniat ihram di mikat, bila berada di tanah haram Mekah, mikat kita di tanah halal.
Kena keluar tanah halal, paling dekat bernama Tan'im, yang ada setengah ulama kata afdal di Ji'ranah kerana Nabi berniat ihram umrah di sana pada tahun 8 Hijrah mengikut Nabi. Tapi setengah kata mana-mana poin pun sama je asal tanah halal. Okeylah, kita pun tak payah berbantah kat situ. Ji'ranah ke, Tan'im ke, mana-mana ke, termasuk Arafah, boleh berniat ihram umrah. Di mikat, tu mikatnya, tinggalkan larangan sekali lagi, tawaf, sa'i, bercukur. Bagi orang yang tak ada rambut, baru semalam cukur, habis dah rambut. Tunggul pun tak ada lagi. Orang yang betul-betul tak ada rambut ke, atau baru bercukur ke, dia selesai umrah ni, rukun bercukur tidak ada baginya. Namun masih sunat melalukan pisau cukur. Sunat melalukan pisau cukur, isyarat bercukur. Sunat. Dah rambut tak ada, rukun ni tak ada lah. Ada rambut, wajib dicukur, wajib digunting. Dan semua ini hendaklah dikerjakan dengan tertib. Maknanya tuan-tuan, saudara-saudara, ya, niat mesti nombor 1. Tawaf mesti nombor 2. Tawaf incomplete, kita pergi buat sa'i tak sah. Tawaf sa'i tak sah. Bercukur kena dam. Pasal dilarang memotong rambut. Berlaku satu orang, first time pergi Mekah, umur dah 60-an awal, ikut orang daripada hotel sampai Mekah ni, buat tawaf lah. Pusingan ke-6 dia terkentut. Dia tahulah dia kena ambil semayang lain, nak teruskan tawaf, tapi nak ambil semayang kat mana? Tempat wuduk dia bukan tahu. Dia baru sampai Masjid Haram, bukan besar ni, berganda-ganda lagi besarnya. Nak balik ke hotel pun tak tahu jalan nak balik. Sesak barat jumpa kan, rumah tu hotel tak jumpa. Jadi dia pun buat satu keputusan dalam diri dia, tak apalah orang tak tahu. Kes ni berlaku. Jadi dia pun teruskan tawaf dulu dengan 6 dan 7. Dia sa'i orang bergunting, dia bergunting. Dan dia dapatlah satu umrah di sisi dia. Nasib perempuan ni baik. Dalam hati dia bercakap, kau ni macam mana, kau ni macam mana, kau ni macam mana. Maka dia pergilah jumpa ustazah. Dia perempuan jumpa ustazah lah. Ini panduan umum. Kalau kita ada masalah agama, tanya ustaz. Setiap maktab tabung haji ada setiap ustaz yang sudah di-equip dengan knowledge nak menyelesaikan masalah kita. Kalau dia tak selesai, dia refer pada jawatan kuasa penasihat ibadat haji atau pakar rujuk yang memang ada dibawa di sana. Jangan tanya ustaz dalam bilik. Macam-macam petua nanti keluar dia bergaduh. Terutama perempuan, pesan perempuan kita, nak ada masalah ni tanya ustazah. Setiap maktab ada ustazah. Jangan tanya ustazah dalam bilik, berkelahi. Kerana ada 4 ustazah, 4 pendapat ada situ. Jadi yang tu kata dia betul, yang dia betul bercekau. Tuan-tuan, saudara-saudara, jadi ustazah ni dia dengar, dia kata, baiklah kak, akak selesai tahun umrah yang pertama dulu, akak ada buat tak umrah sunat? Dia kata ada, ikut orang pergi Tan'im, berniat ihram sana, masuk Mekah balik, tawaf, sa'i, cukup, bergunting sekali lagi lah. Okey, fine. Okey, maknanya bagus. Yang kakak pergi niat ihram umrah yang kedua tu, layan akid, not binding, tak jadi niat. Pasal umrah pertama incomplete, tak selesai umrah pertama tu, dekat sini. Yang kakak tawaf pusingan 1, 2 untuk umrah kedua ni, untuk ganti dulu 6 dan 7 dulu. Yang 5 pusingan tu kira masuk longkang lah. Dan bila kak sa'i umrah kedua, itulah sa'i umrah pertama dulu. Umrah pertama dulu tak sah, kerana ini tak sah. Ini tak sah. Yang kak bercukur dulu, kak kena dam. Cuma kak tak berdosa kerana kak tak tahu. Kak tak berdosa lah kerana tak tahu ni. Jadi, tapi jangan duduk makam tak tahu, berdosa. Baik. Jadi dah tahu jangan buat. Jadi kak ni kena bayar dam. Dam rambut ni, saudara-saudara sekalian, selai secupak makanan 5 rial lah. Kasihlah orang-orang minta sedekah kat sana. Orang Mekah. Boleh kasih orang yang duduk Mekah lah. 2 lai, 2 cupak makanan. 3 lai dan satu masa, seekor kambing. Besok 3 lai lain, seekor kambing yang lain. Kalau dalam ihram, itu tak tahan haji ifrat ni. Haji tamatuk, buat umrah 2 jam, selesai. Tak ada apalah. Tak ada risau kambing-kambingnya. Tapi orang haji ifrat ni, risau bimbang gambut, apa semua kan. Itu makna seekor kambing, atau dia boleh pilih pula. Bab rambut ni boleh pilih. Itu yang 3 lai tadi. Dan habis satu kepala rambut tanggal dengan perbuatan dia. Seekor kambing juga. Tapi kalau masa ni 3 urat, besok 3 urat, lusa 3 urat, 3 kambing.
3 masa yang berlainan. Satu masa habis satu kepala, dia terlupa dia bercukur, takdir seekor kambing juga. Jangan dibagikan 3 helai dengan 1 rambut kepala tu, berapa banyak kambing nak keluar. Tapi hari ni selai, besok selai, lusa selai, 3 orang, 3 cupak makanan. Tempat masa berlainan-berlainan tu. Memang ni, itu panduan lah, peganglah panduan tu. Ada masalah besok, tanya ustaz. Orang perempuan kita tanya ustazah, tabung ngaji. Jangan tanya ustazah dalam bilik bercekau berkelahi. Jadi yang kak dulu cukur dulu, tak jadi, kak kena dam, tak ada dosa. Puasalah 3 hari atau sembelih seekor kambing, atau beri 6 orang miskin kat Mekah tu 10 rial seorang. 2 cupak makanan ukurnya 10 rial. Itu boleh dam yang boleh pilih, dam rambut boleh pilih. Nak puasa ke, nak sembelih kambing ke, nak beri 6 orang 10 ringgit seorang. Ada orang kata, seekor kambing 300, 350. Yang ni pun 60, saya nak 60 saja. Boleh pilih. Kalau saya puasa lagi pula, satu duit tak keluar. Lagi jimat pula tu. Boleh pilih. Bab rambut. Baik. Selesailah umrah. Umrah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.